Okey, bagi BM, SPM, KSSM, dua masalah utama pelajar ialah apa yang hendak ditulis dan bagaimana hendak ditulis. What to write and how to write. What ini pada dasarnya merujuk pada isi. Isi-isi yang perlu ditulis. Tak kiralah karangan ke, rumusan ke, pemahaman ke, novel ke, isi. What to write. Very important. Nombor dua pula yang merujuk pada how. How maknanya teknik menjawab. Teknik menulis jawapan itu. Macam rumusan. Pengenalan dia ada caranya untuk menulis. Kesimpulan ada caranya. Dia mesti menepati keperluan yang ada dalam skema-skema jawapan. BMKSSM. So please check with your teacher. Make sure before exam, everything you know the how to write. Not only knowing what to write, but you also must know how to write. Dan how ini juga merujuk pada huraian. Macam mana nak huraikan isi untuk karangan? Bagaimana karangan isi boleh dihuraikan? Okey, seterusnya ini saya nak bagi beberapa ungkapan yang menarik yang berguna untuk BM dan juga mata pelajaran sejarah. Ada pelajar saya kata teknik Pepsi ini berguna juga untuk mata pelajaran sejarah. Okey, Pepsi ini meringkaskan menggariskan 10 rangkaian kata yang berguna. 10 rangkaian kata yang kamu boleh gunakan dalam pelbagai karangan. Teknik Pepsi. Pepsi bermaksud politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan industri. 5 perkara mudah diingat. Saya cipta teknik-teknik mnemonik macam ni supaya kamu mudah ingat, kamu boleh bawa benda ni sampai ke Dewan Peperiksaan, boleh senaraikan sebelum kertas soalan diedarkan, kamu sudah boleh fikirkan kembali mnemonik-mnemonik ini supaya idea kita senantiasa cukup, gaya bahasa kita senantiasa tinggi dan hebat, semua ni kita boleh hafal. Okey? Untuk negara, Pepsi ini berkaitan dengan negara dan saya bagi Pepsi dalam 2 aspek, satu positif, satu lagi negatif. Okey, positif ni kita boleh ambil contoh macam negara Malaysia. Kita ada politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan industri yang positif. Jadi kata-kata yang positif ada di sini. Contohnya, untuk politik, perkataan yang terbaik ialah kestabilan politik. Tak ada perkataan lain. Tak ada perkataan yang lebih sesuai untuk politik. Kestabilan politik is the best word. So whatever you want to write, okay, at SPM level especially, find the best word. Find the best word. And make a list. And make a list of those best words and start using them. That's all. That's how you improve in a short period of time. Okay? Mungkin karangan-karangan yang pernah kamu tulis pada tahun-tahun yang lalu dalam peperiksaan-peperiksaan yang lalu, kamu boleh ambil kembali dan tengok kelemahan penggunaan perkataan kamu, istilah kamu. Your choice of words may not be the best. Sebab tu cikgu bagi markah rendah. So sekarang ambil karangan kamu yang lama, ambil satu perenggan kamu, bulatkan semua perkataan kamu dan cari dalam kamus. Katakan kamu guna perkataan masalah, cari dalam kamus. Kamus akan bagi perkataan lain. Masalah, perkataan lain yang lebih bagus ialah kepincangan, kemelut, okey, kebejatan. Ada banyak perkataan lain yang merujuk pada masalah. Jadi you can improve. You can improve. Kamu dalam kamus kali ini bukan kamu nak cari perkataan susah tau. Kamu cari maksud perkataan yang senang. Perkataan yang you already know. Senanglah. Macam masalah you already know. But what are the better ways to say that? What are better words? Ada dalam kamus di sebelah kanan. Kiri, kamu cari masalah, the entry tu. Kanan dia bagi perkataan-perkataan lain yang bagus. Kalau setiap hari kamu buat untuk 10 perkataan, just in 10 days, you will have 100 new strong words. Strong ways of saying things in BM. And I'm sure you can do the same thing for English. Just change words first. Number 1, change our words. Don't use the common words. Okay? Jadi tengok, ini kestabilan. Untuk ekonomi, perkataan yang bagus ialah kemakmuran. Kemakmuran maknanya kekayaan. Kekayaan ekonomi. Ekonomi yang makmur. The best word. Okay? Dan untuk pendidikan, kita selalu guna academic excellence. Kecemerlangan pendidikan. Kecemerlanganlah yang ingin dicapai dalam pendidikan oleh semua pelajar. Kan? Dan untuk sosial, kesejahteraan, social well-being. Well-being itu penting dalam aspek sosial kehidupan masyarakat. Malah untuk COVID-19,
kerajaan buka, Kementerian Kesihatan Malaysia buka, My Sejahtera. Because sejahtera is the thing that we want. Kita nak hidup dalam keadaan sejahtera. Sebab tu My Sejahtera. Okay? Dan industri, perkataan yang sesuai ialah canggih. Canggih maknanya ultra modern. Sophisticated, sangat modern. Kecanggihan yang ingin kita capai dalam sektor industri. Semua ni ada dalam negara kita, Malaysia. Kamu tengok negara kita bukan negara miskin. Kita masih sedang membangun, tapi kita ada banyak bidang. Dalam banyak bidang, sebenarnya standard kita lebih kurang sama dengan negara maju. Like our roads. Our road system is like macam sama dengan negara-negara maju. Kita ada highway yang bagus. Kita ada jalan-jalan raya yang bagus. Okay? Berbanding dengan kebanyakan negara Asia, kita jauh ke depan. Tapi ada juga bidang yang kita masih belum membangun sepenuhnya. So we are working on that. Sebab tu kita negara sedang membangun. Tapi ini semua positif. This is what we want. In Malaysia, this is what we want. This is what we must achieve and maintain. Tapi ada negara yang bergolak, yang berkrisis, yang penuh dengan masalah seperti peperangan, perang saudara, konflik dalam negara, pelbagai krisis termasuk krisis politik, krisis ekonomi. Lihat negara seperti Syria, banyak masalah. Negara seperti jiran kita sendiri, Myanmar, rakyat tidak hidup dalam keadaan yang sejahtera. Jadi negara-negara ini dikatakan dari segi politik mengalami kegoyahan politik. Politik tidak stabil. Political instability. Not stable. Jadi perkataan yang paling bagus ialah goyah. Goyah ni macam goyang, not stable. Keadaan mereka bagai telur di hujung tanduk. Dangerous situation. Anything can happen at any time. Ekonomi mereka pula gawat. Kegawatan ekonomi is the best word. There's no better word. Ada perkataan lain macam kemelesitan ekonomi ataupun kemerosotan ekonomi. But not very good. Kegawatan is the best. So I want you always to use the best word. Go for the best choice. Kamu boleh buat senarai-senarai ini, kamu boleh hafal. Dalam masa beberapa hari, kamu boleh angkat BM kamu ke tahap yang berbeza. Cikgu baca pun, cikgu tahu kamu tak sama dengan tahun lepas. Kamu dah ubah. Gaya bahasa kamu sudah ubah. Untuk pendidikan, kebantutan proses pendidikan. Negara-negara macam Syria, tadi saya bagi contoh, peperangan, krisis dalam negara menyebabkan pengeboman, bangunan sekolah semua musnah. Proses pembelajaran dan pemudahcaraan tidak lagi dapat berjalan dengan lancar. Proses pendidikan terbantu, terganggu, terjejas, tergendala, tergugat. See, I got so many words, Terganggu, terjejas, tergugat, tergendala, terbantut. Semua ni macam proses tu tak berjalan dengan lancar. Kita pun mengalami kebantutan pada tahun 2020 dan 2021, malah sampai sekarang. Sekarang dah nak masuk Februari 2022, tapi proses pendidikan kita belum lagi berjalan dengan lancar kerana kita dilanda pandemik COVID-19. Walaupun kita cuba berusaha untuk meneruskan pendidikan dalam pelbagai cara, PDPR dan sebagainya, tapi kita belum lancar lagi. Dari segi sosial pula ialah kepincangan. Pincang is the best word. Pincang means something wrong. Something wrong in society. Socially something wrong. Macam kadar penagihan dadah yang terlalu tinggi, kadar jenayah yang tinggi, malah kadar perceraian yang tinggi. Kalau kadar perceraian tinggi, maknanya institusi kekeluargaan itu sudah tidak stabil. It's a serious social problem. Kalau orang bercerai, orang tidak harus bercerai. Kahwin sampai matilah, kena hidup bersama. Itulah yang dibuat oleh ibu bapa kamu, yang dibuat oleh ibu bapa saya. Kalau nak bercerai, kenapa nak kahwin? Tak boleh. Orang bercerai kerana mereka tidak puas hati dengan pasangan mereka. Because everybody is looking for the perfect person. Mana ada dalam dunia ni the perfect person? You want the perfect person. Are you a perfect person in the first place? Nobody, none of us. So we don't wait for perfect person to come into our lives. So kepincangan sosial. Tadi saya kata sosial, kesejahteraan. Sekarang saya kata kepincangan. Maknanya something wrong socially. Untuk industri, lumpuhlah. Industri, semua bangunan kilang kena bom, orang hilang pekerjaan, masyarakat, rakyat menjadi pelarian,
terpaksa menceroboh masuk ke negara-negara jiran sebagai pelarian, sebagai pendatang asing. Okey, kelumpuhan sektor industri. Tadi saya kata canggih, moden, sekarang sudah lumpuh. Semua ni negatif dan semua ni nasib baik tak ada, mujurlah tidak ada di negara kita. Kalau kamu betul-betul perhatikan, kita tak pernah alami kegoyahan politik. Kita sudah lebih 6 dekad merdeka dan kita menjalani proses pilihan raya, kita memilih, rakyat memilih kerajaan, kita pernah ubah kerajaan pun, everything is smooth. Every 5 years we will have elections. We are very democratic nation. Okay, so that is great. That is actually very, very great. Thailand pun tak macam tu, jiran kita ada rampasan kuasa kadang-kadang. Kegawatan ekonomi kita pernah alami, tapi kita berjaya menangani. Okay, kita berterusan, rakyat kita kerja kuat, orang kita positif, kreatif, somehow we are bouncing back. Okay, we are. Dan proses pendidikan kita okay, every level we are okay. We may not be the best in the world, but we are okay. Dari segi sosial also kita okay, kita tidak ada kelumpuhan sektor industri. Ada yang kurang maju, ada kilang ditutup kerana pandemik, tapi kita tidaklah seburuk keadaan di setengah negara. Jadi ini yang saya katakan sebagai Pepsi. Pepsi ini kamu boleh guna dalam pelbagai karangan. Kalau kamu hafal, boleh guna dalam karangan, sama ada kamu nak tulis pengenalan ke, dalam isi ke, penutup ke, kamu boleh. Okey, Pepsi adalah jawapan untuk karangan seperti sebab-sebab saya suka akan Malaysia. Saya boleh tulis 5 perenggan. Inilah sebab saya suka akan Malaysia. Okey, mudah saja kan? Satu karangan kalau domain awam untuk keluar tentang negara, kamu boleh jawab. Dan bekas pelajar saya pernah memberitahu, mereka pernah menggunakan Pepsi untuk menghuraikan soalan-soalan kebat. Soalan-soalan kebat sejarah mereka pernah huraikan. Okay? So, that's all. So, hafal, ambil nasihat saya, hafal perkataan-perkataan yang baik. Then your problem will be solved. I'm sure you can do the same thing for English. Ambil perkataan yang simple, let's say shy lah, just shy, shy, malu kan. Buka dictionary, tengok di sebelah kanan, dia akan bagi perkataan lain bagi shy, which is better word. You cannot be using shy, at Form 5 level. There are other words, better ways of saying it. So kamu boleh cari, make a list, and I'm sure your language will be so much better.